Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan warzuqna lailatul qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kita ataupun telah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu pada hari ini dan kita telah masuk pada fasa akhir Ramadan ataupun 10 ataupun 9 hari ataupun 8 hari yang terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah SWT panjangkan umur kita. Kalau kita tengok, kalau kita tengok di sekeliling kita, ada juga kenalan-kenalan kita sudah pergi, tak sempat untuk menghabiskan sisa Ramadan yang terakhir bersama-sama. Dan juga ada juga yang belum sempat lagi masuk bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ini satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri ada di kalangan keluarga saya juga kenalan-kenalan dan juga pelajar pada saya yang tak sempat masuknya bulan Ramadan, mereka telah pergi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan juga merahmati pada mereka yang telah pergi meninggal kita, insya-Allah. Jadi para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya diberi tugasan ataupun ingin memberikan perkongsian pada hari ini, iaitu berkenaan dengan bagaimana tips ataupun cara-cara kita nak menjadikan Ramadan kita pada tahun ini lebih bermakna. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita nak lakukan satu perkara itu mestilah lakukan dengan terbaik. Kalau kita perasan, Ramadan itu sendiri datangnya setahun sekali. Bukanlah datang pada tiap-tiap bulan dalam setahun, tapi datangnya dalam setahun sekali. Yang bermakna kalau kita tidak dapat lakukan ataupun tidak dapat mengamalkan Ramadan kita pada tahun ini dengan baik, maka rugilah kita. Rugi. Jangan jadikan diri kita rugi di bulan Ramadan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para penonton, perkara yang pertama yang saya ingin kongsikan iaitu berkenaan dengan cara untuk kita jadikan Ramadan pada tahun ini lebih bermakna. Iaitu pertama sekali, untuk kita sama-sama meningkatkan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan dan juga khususnya di akhir bulan Ramadan. Kerana Ramadan ini bulan yang penuh barakah. Ramadan ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sendiri pahala pada kita. Istimewanya bulan Ramadan ini juga seperti kuliah-kuliah, siri-siri kuliah Tazkirah Ramadan bersama Penggerak yang telah dikongsikan beberapa asatizah, sahabat-sahabat yang telah kongsikan pada lepas, yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda ataupun Allah lipat gandakan pahala. Iaitu kita perlu untuk kita perbanyakkan amalan kita di bulan Ramadan ini, seperti kita
lebihkan sedekah. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dia bermaksud barang siapa yang bersedekah nanti di jalan Allah, maka Allah akan tambahkan nilai tersebut dengan 700 kali ganda, kan. Jadi di bulan Ramadan inilah kena perbanyakkan ataupun tingkatkan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan dan khususnya di akhir bulan Ramadan. Kita belum tahu lagi bila kita akan, sama ada kita dapat teruskan Ramadan ini atau habiskan Ramadan ini, kan. Sekiranya kalau Allah Subhanahu Wa Taala jaga umur kita, alhamdulillah, kan. Jadi janganlah kita menghabiskan bulan Ramadan ini dengan tidak meningkatkan ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini, kan. Kerana juga Allah SWT hadirkan di akhir Ramadan ini, iaitu satu malam dipanggil malam Qadar. Bukanlah saya nak kongsikan pada hari ini tentang malam Qadar itu sendiri, bukanlah dalam tajuk saya, tapi disebabkan kita berada di akhir Ramadan, maka saya selitkan juga kelebihan bulan Ramadan itu sendiri dengan adanya malam Qadar itu ataupun Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allah SWT firman dalam Al-Quran yang bermaksud itu malam Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi adakah kita tahu bilakah malam Qadar itu berlaku ataupun tarikh yang tertentu? Tidak ada. Sengaja Allah rahsiakan supaya kita mencari malam-malam tersebut. Nabi SAW umumnya telah mengatakan bahawa carilah malam Qadar itu pada hari-hari ganjil di bulan Ramadan, ataupun juga di malam akhir Ramadan. Jadi di malam akhir ni lah kita cari, kerana dia satu malam je, dia bukan layal. Satu lailah maksudnya satu malam, bukanlah malam-malam yang terakhir. Jadi cari pada akhir-akhir Ramadan ini malam Qadar supaya kita banyakkan ibadat, supaya Allah SWT berikan ganjaran pahala. Sekali kalau kita solat malam pada malam Qadar itu, maka Allah akan gandakan seperti mana 1000 bulan. Yang perempuan, 1000 bulan itu bersamaan dengan 83 tahun. Banyak pahala yang Allah nak berikan pada kita pada malam tersebut. Begitu juga kalau kita baca Quran, khususnya kalau di bulan akhir-akhir ini, selalunya kita bersungguh-sungguh untuk habiskan ataupun mengkhatamkan Al-Quran. Maka kalau kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk habiskan di malam Qadar, maka pahalanya seperti kita baca Al-Quran sepanjang 83 tahun. Banyak. Betul juga kita tambahkan dengan solat sunat kita, dan zikir kita, sedekah kita. Ni akhirnya bulan Ramadan inilah kita perlu rebut, insya-Allah. Jadi perkara yang kedua yang saya kongsikan berkenaan dengan cara untuk kita jadikan Ramadan tahun ini bermakna, iaitu untuk kita menghindari perkara yang sia-sia dalam bulan Ramadan. Kerana mafhum Nabi SAW sebut, maka adanya di kalangan kita berpuasa hanyalah tinggal lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Tidak ada apa-apa yang dibuat di bulan Ramadan melainkan perkara-perkara yang sia-sia. Tidak membaca Al-Quran, tidak bersedekah dan sebagainya. Jadi rugi. Saya sebutkan pada awal tadi, iaitu banyakkan ibadat di Ramadan ni kerana dilipatkan gandakan pahala. Maka janganlah jadikan diri kita di bulan Ramadan ini rugi. Orang yang rugi kerana orang yang rugi ini bila berlalunya puasa tinggallah lapar dan dahaga saja. Ini orang yang rugi di dalam bulan Ramadan. Dan juga jadikan Ramadan ini untuk kita kurangkan amalan yang sia-sia, banyakkan ibadat. Itu perkara yang kedua yang perlu kita tekankan, menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih bermakna. Jadi perkara yang ketiga, menjaga diri daripada hal yang tidak baik ataupun mengupgrade diri, merubahkan diri. Kerana bulan Ramadan ini
dikatakan satu latihan. Dikatakan juga bulan Ramadan ini bulan yang mana Allah SWT kurniakan satu suasana. Sekiranya kalau kita perasan, bulan inilah kita nak baca Quran, nak habiskan Al-Quran. Selalunya bila bukan bulan Ramadan, susah untuk kita habiskan ataupun mengkhatamkan Al-Quran. Tapi suasana Ramadan ini Allah berikan satu suasana ibadah. Kerana pada bulan Ramadan ini Allah SWT rantaikan syaitan supaya kita boleh lagi fokus. Boleh kita tumpukan perhatian kita dalam Ramadan ini untuk kita tingkatkan ibadat kita. Itu kelebihan bulan Ramadan. Jadi jadikanlah Ramadan kali ini untuk kita latih diri kita supaya nanti esok bila habisnya Ramadan kita boleh teruskan amalan-amalan kita di bulan Ramadan untuk teruskan mengamalkan di bulan seterusnya. Jadi seperti contohnya baca Quran, kita tak tinggal lepas subuh ataupun nak dekat buka puasa ataupun lepas tarawih kita baca Quran, tadarus Al-Quran, maka diteruskan bacaannya. Kan ataupun kita kalau kita tengok masa bulan puasa ini kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang sia-sia, maka latihan ini kita akan bawa kepada bulan depan, bulan seterusnya bila habisnya bulan Ramadan. Jadi bulan ini bulan latihan untuk kita jaga diri kita untuk tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang seterusnya, tips yang seterusnya iaitu kita jadikan bulan Ramadan ini untuk kita kongsi rezeki. Para penonton yang dirahmati Allah, Allah SWT berikan kita lagi khususnya orang Singapura ini mewah. Mewah apa? Mewah dengan makanan, mewah dengan pelbagailah nikmat yang Allah kurniakan pada kita, khususnya kita di Singapura banding dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada kalanya mereka tidak dapat berbuka dengan seperti mana kita berbuka di Singapura ini, kan. Jadi berbahagilah kita rezeki kita pada orang lain. Jadi di bulan Ramadan ini kita berkongsi rezeki dengan orang lain. Sekiranya kalau kita ada tahu saudara mara kita atau kenalan saudara mara kita yang kurang kemampuan, maka kita kongsi rezeki. Kita masakkan lebih. Kalau kita masakkan kat rumah, kita masakkan lebih, kita berikan kepada mereka. Ataupun jiran-jiran kita, jiran-jiran kita, sekiranya kalau ada kita tahu jiran kita yang kurang kemampuan, maka kita kongsi rezeki. Di bulan inilah kita sama-sama kongsi rezeki kita. Tidak salah, kan, pahalanya banyak. Dan perkara yang terakhir dalam kita nak menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih bermakna, iaitu kita perlu banyakkan doa. Kita dah banyak kan dengar bagaimana kita nak tingkatkan amal, baca Quran, solat malam dan sebagainya. Maka last sekali kita doa, banyakkan doa. Pertama sekali doa apa? Yang pertama sekali kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita. Terima segala amalan puasa kita di Ramadan ini. Dan juga terima segala amalan solat malam kita. Dan juga kita doa supaya Allah terima segala sedekah kita. Allah terima segala zakat kita. Allah terima segala ibadat kita sepanjang bulan Ramadan ini, supaya Allah terima segala ibadat kita di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita supaya kita bertemu dengan Ramadan yang seterusnya ataupun Ramadan tahun depan. Yang seterusnya, sama-samalah kita berdoa. Kita dah dengar berita yang sudah viral, di mana saudara-saudara kita di Palestin, yang mereka tak sama nasibnya orang Palestin dengan kita, kan. Kita senang-senang, sukaria kita bersama keluarga kita, sama-sama melaksanakan ibadah puasa.
maka Allah uji saudara mara kita yang lain di negara Palestin ataupun negara lain yang ditindas. Allah SWT uji mereka dengan ujian yang berat. Kerana kalau kita sendiri, kalau kita hadapi di Singapura ini, kita mampu untuk kita tempuhi, kan? Jadi kita sama-sama doa supaya Allah SWT angkat segala kesusahan mereka dan Allah SWT permudahkan segala urusan mereka supaya mereka dapat laksanakan ibadat puasa dengan sempurna, seperti mana kita di Singapura inilah. Jadi sekadar itu saja daripada saya untuk tazkirah ataupun perkongsian kita pada hari ini. Jadikan Ramadan pada tahun ini lebih bermakna. Maka saya berakhir dengan mohon maaf sekiranya kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, dan yang baik daripada Allah SWT, dan yang tidak baik datang di atas kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.